بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته للنبي مصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى أرواح والدينا ومعلمينا وذوي الحقوق علينا أجمعين الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت قال الله تعالى في كتابه العزيز بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا. Bagi golongan lelaki ada bahagian pusaka daripada peninggalan ibu bapa dan kerabat, dan bagi golongan perempuan pula ada bahagian pusaka daripada peninggalan ibu bapa dan kerabat. Sama ada sedikit atau banyak daripada harta yang ditinggalkan itu, iaitu bahagian yang telah diwajibkan. Yang dimulakan Tuan Nazir kita, Tuan Imam, mantan Nazir kita juga ada, Tuan Bilal, pegawai serta ahli jawatan kuasa Masjid Al-Ihsan Al-Makmur Kampung Tanjung Sepat. Yang dimulakan para alim ulama, asatizah di kalangan tuan-tuan dan juga puan-puan, seterusnya muslimin muslimat, hadirin hadirat. Alhamdulillah, selama-lamanya kita merafakkan kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat, rahmat dan juga izin Allah Subhanahu wa taala dapat kita sama-sama berkumpul pada malam ini bagi menyambung pengajian kita dalam kitab Faham Faraid karangan Al-Fadil Ustaz Hilmi Hanis bin Muhammad. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, perjumpaan yang terakhir kita membincangkan tentang prosedur ataupun cara untuk menguruskan harta pusaka keluar daripada pengajian kitab kita, lebih kepada pengurusan praktikal, realiti yang berlaku di tanah air kita. Kitab Faham Faraid ini kalau tuan-tuan lihat muka surat sehingga 300 lebih, banyak membincangkan tentang hukum terutamanya berkenaan dengan pengurusan yang berada di Malaysia ini tidak disebutkan secara terperinci. Jika tuan-tuan nak rujuk urusan-urusan pusaka yang terperinci, boleh dapatkan buku ini yang dikarang oleh Tuan Wan Abdul Halim bin Wan Harun. Kalau ini kami di kalangan doa faraid, da'i faraid menggelar Al-Fadil Ustaz ni sebagai Tuan Guru. Tetapi kalau Tuan Wan Abdul Halim ini kami gelar sebagai Maha Guru. Maknanya lebih hebat lagi lah. Dan dia berpengalaman lebih 30 tahun dalam urusan pusaka di Malaysia, dan antara tempat rujukan bagi kesatuan persatuan peguam-peguam syariah di Malaysia, dan dia banyak bagi taklimat kepada peguam-peguam syar'i di Malaysia. Buku ini mengandungi
lebih kurang 500 lebih muka surat. Nama bukunya Pengurusan dan Pembahagian Harta Pusaka. Kurang cerita tentang hukum, tetapi banyak cerita tentang urusan yang perlu kita sebagai waris lakukan bila berlaku sesuatu kematian. Perjumpaan yang lepas, bila kita cerita tentang proses dan juga praktikal, tak sempat sehari malam tu dah ada yang telefon saya, Ustaz, tanya tentang proses lagi. Walaupun kita dah cerita, tapi sebenarnya tak cukup masa tu. Kita cuma cerita secara umum 3 bahagian, 3 tempat yang mungkin kita akan terlibat: amanah raya, kemudian pejabat pusaka kecil, kemudian mahkamah tinggi sivil. Bergantung pada nilai harta dan jenis harta, alih ke tak alih. Kalau kurang 600,000 di amanah raya, kalau kurang 2 juta aset alih dan tak alih di pejabat pusaka kecil, kalau lebih 2 juta di mahkamah tinggi sivil. Tapi ada yang masih lagi tertanya-tanya, kalau berlaku kematian apa saya kena buat? Yang tu sebenarnya penting, cuma tak sempat nak diceritakan pada perjumpaan yang lepas kerana waktu yang ada tu singkat. Jadi saya ambil sedikit masa sebelum kita masuk dalam pengajian kitab. Bila berlaku kematian, perkara utama di kalangan ahli waris kena lantik seorang pentadbir di kalangan ahli waris terlebih dahulu. Bukan pentadbir yang sah, tetapi pentadbir di kalangan keluarga dulu. Contoh, di kalangan adik-beradik, anak-anak si mati, biasanya yang menjadi pentadbir di kalangan keluarga abang yang sulung lah biasanya, ataupun adik pun boleh. Yang penting dia faham dan tahu proses dan biasa menguruskan. Contohlah, dia dah pernah menguruskan tahu dan dia ada waktu, ada masa untuk menguruskan. Lantik seorang dulu, supaya apa? Dialah nanti yang akan membuat pendaftaran. Jadi proses pendaftaran ini saya cerita untuk tempat pejabat pusaka kecil, sebab kebanyakan kita biasanya berurusan di pejabat pusaka kecil. Tak tahulah kalau tuan-tuan ada harta lebih 2 juta, yang tu nanti di mahkamah tinggi sivil. Proses lebih kurang, cuma dari segi tempat dan juga bilangan nilai aset dan jenis aset yang menentukan di mana tempat kita akan berurusan. Kalau di pejabat pusaka kecil, kita di Selangor tak boleh terus ke kaunter. Kita kena submit secara online, daftar secara online. Bila daftar ni, kena daftar si mati, kemudian aset harta-harta yang dimiliki oleh si mati, masukkan salinan geran tanah, salinan geran rumah, kemudian penyata akaunnya, berapa duitnya dalam akaun dalam KWSP, masukkan siap-siap, kemudian baru kita submit secara online. Bila dah submit, dalam proses submit tu kena nyatakan berapa nilai ataupun aset si mati, siapa waris-warisnya juga kena masukkan. Kalau ada 10 orang, 10 orang kena masukkan sekali salinan IC setiap ahli waris. Renyah? Ya, memang renyah, tetapi kena standby awal-awal. Nanti saya akan cerita apa yang perlu kita buat bila apa yang perlu kita buat semasa kita hidup, supaya apa? Supaya mudah urusan waris-waris nanti. Okay. Bila kita dah submit semua, kita kena print. Bila dah print, kena pergi ke Pesuruhjaya Sumpah untuk stamping, matikan stamp, kemudian baru hantar ke pejabat pusaka kecil. Kita di Kuala Langat, di mana? Di pejabat daerah di tingkat bawah. Kalau pergi terus ke sana pun dia akan minta kita buat secara online juga. Di negeri lain ada yang masih menggunakan manual, maknanya terus ke kaunter, bawa siap-siap dalam dokumen secara hard copy yang dah siap print, dah siap photostat, hantar terus ke mereka. Yang ini kena daftar online dulu, kemudian bila dah ada baru dicetak, di print dan di stamping di Pesuruhjaya Sumpah. Pesuruhjaya Sumpah kita di Banting ada, ataupun di mahkamah. Mahkamah ada dia punya pegawai yang layak untuk buat job Pesuruhjaya Sumpah. Kemudian tunggu proses panggil bicara. Yang ni mengambil masa sekitar dalam 2 bulan, atau mungkin paling-paling lebih pun dalam 6 bulan. Baru mereka akan panggil untuk bicara kuasa. Barulah semua waris yang didaftarkan semasa pendaftaran tadi perlu hadir ke unit pusaka kecil di pejabat.
untuk bicara kuasa. Mana-mana waris yang tak boleh hadir, dia kena isi borang DDA, borang mengesahkan, membenarkan untuk proses perbicaraan tu dijalankan dalam masa yang sama dia tak ada. Dia kena isi borang tu, pengesahan tu, baru boleh berlaku perbicaraan tu di kalangan waris-waris dan juga pegawai pusaka. Selesai apa semua nanti barulah keluar surat kuasa. Surat kuasa saya bagi tunjuk dengan tuan-tuan. Ini contoh surat kuasa borang I, Akta Harta Pusaka Kecil Pembahagian 1955. Kalau lihat di sini ada dua kategori. Satu, harta alih yang kena dibahagikan. Harta alih ni merujuk kepada harta yang ada geran, sama ada tanah ataupun rumah. Kenderaan harta alih ke tidak? Kenderaan harta alih. Yang dikatakan harta tidak alih, rumah ataupun tanah. Yang ini biasanya bagi waris yang kurang usianya 18 tahun, maka kena diletakkan nama pemegang amanah. Seperti contoh di sini kalau kita lihat nama Muhammad Nur Hafiz, usianya hanya 6 tahun. IC dia 1709 pangkat. Lebih kurang kalau sekarang umurnya 6 tahun. Dalam geran dia tak boleh nama dia sebagai pemilik. Dia mesti sebagai yang diamanahkan, dan kena ada nama yang menjadi pemegang amanah. Siapa dia? Ini Siti. Sebagai pemegang amanah kepada. Ini proses surat kuasa yang akan keluar nanti bagi waris yang berusia 18 tahun ke bawah. Bagi harta alih, bila kata harta alih, duitlah dalam akaun KWSP, tabung haji, termasuk juga kenderaan. Walaupun bergeran, tetapi kenderaan termasuk dalam harta alih. Kalau anak-anak ataupun waris yang kurang 18 tahun, dia tak ada pemegang amanah, dia akan pergi ke mana? Dia akan pergi ke Amanah Raya Berhad, kerana usianya bawah 18 tahun. Melainkan kalau si mati ada membuat wasiat atau melantik wasi isterinya sebagai pentadbir harta alih bagi anak-anak dia nanti. Kalau tiada, dia akan diambil alih oleh Amanah Raya Berhad. Jangan kita fikir Amanah Raya Berhad ni zalim, ini kerajaan yang zalim, contoh. Tak. Ada pro dan kontra, ada lebih dan kurangnya. Lihat pada situasi kita. Kalau misal kata isteri kita ni bekerja, maka saya sarankan masukkan pemegang amanah tu di kalangan Amanah Raya Berhad yang akan memegang amanah harta anak-anak kita. Kalau misal kata isteri kita tidak bekerja, kita lantik isteri kita sebagai wasi, pentadbir. Jadi sepanjang tempoh anak ini nak membesar, isteri kita boleh menggunakan bahagian mereka ini untuk membesarkan anak-anak. Apa kelebihan Amanah Raya Berhad? Dividennya cukup tinggi. Dividen tinggi dan kita boleh keluarkan, tapi tak semua, sikit-sikit. Contoh nak buka sekolah, jadi pemegang penjaga ni boleh tuntut untuk pengeluaran sedikit untuk pendaftaran sekolah, beli baju sekolah dan sebagainya, belanja untuk sekolah. Kemudian raya pun begitu juga, kita boleh mohon di amanah raya untuk pengeluaran sedikit, tapi tak boleh semua. Nak tunggu semua bila usia anak ini usia 18 tahun baru boleh keluar semua. Kelebihan dividennya cukup tinggi. Ada satu kes kawan saya uruskan, kanak-kanak itu semasa kematian penjaganya ketika dia berusia 2 tahun lebih, bahagian dia lebih kurang dalam 2,000 lebih. Sampai 18 tahun bila dikeluarkan, amount jumlah yang tersimpan dalam amanah raya lebih kurang dalam 20,000 lebih. Banyak, sebab dia ada compounding. Bila kita simpan ada dividen campur dengan pokok, dia akan jadi bertambah nilai pokok. Tahun depan nilainya akan lebih bertambah sehingga 18 tahun duit yang terkumpul lebih kurang 20,000 lebih. Jadi itu kelebihan. Kekurangan, penjaga tak boleh gunakan sesuka hati, tak boleh gunakan untuk membesarkan anak-anak, melainkan urusan nak sekolah tu baru boleh. Itu pun atas permohonan, kena mohon baru boleh keluar. Itu pun tak boleh keluar semua. Tapi kalau misal kata sebagai pemegang amanah yang dilantik semasa hidup, barulah dia boleh pegang semuanya dan uruskan secara amanah lah. Okey, ini kalau misal kata berurusan di pejabat pusaka kecil. Okey,
Jadi bila nak mulakan urusan tu, kita ni digalakkan supaya ada fail peribadi. Fail peribadi berkenaan tentang pusaka kita, supaya apa? Mudah urusan waris-waris kita. Saya dah sentuh ke belum tentang fail peribadi sebelum ni? Belum. Jadi setiap orang mesti ada fail faraid peribadi masing-masing. Ianya bertujuan agar waris tahu apa yang perlu diuruskan dari harta peninggalan si mati. Lebih-lebih lagi sekiranya harta tersebut hendak digunakan untuk melangsaikan hutang si mati. Jikalau dokumen tak lengkap, ianya akan menyukarkan urusan waris untuk menguruskannya. Dan paling kita bimbang kalau waris dah give up. Give up maknanya apa? Dah putus asa. Dah putus asa, dah rasa macam fed up, dah tak nak uruskan lagi, dah lantak lah. Sampai tahap macam tu. Sebab tak ada persediaan oleh kita semasa kita hidup. Jadi digalakkan supaya kita sediakan satu fail peribadi berkenaan tentang harta pusaka kita, supaya bila kita dah mati, mudah waris-waris kita untuk berurusan, untuk menguruskan pusaka. Yang pertama, apa dia yang kena ada dalam fail tersebut? Salinan IC waris. Kenal pasti waris-waris yang berhak mendapat. Masukkan salinan IC yang layak sahaja. Kita dah belajar sebelum ni, 15 lelaki, 10 perempuan. Tetapi andai berkumpul ke 25 waris ini, cuma 5 orang sahaja yang dapat. Apa dia? Siapa dia? Ayah, ibu, pasangan, anak lelaki, anak perempuan. Masukkan 5 golongan ini IC mereka. Supaya mudah nanti waris kita bila dah meninggal kita tengok dalam fail, oh ada dah siap-siap, tinggal submit sahaja. Contoh, yang layak menerima faraid sahaja demi mengelakkan campur tangan waris yang tidak layak dalam pengurusan harta ini. Bagi yang tak layak pun faham-fahamlah. Jangan lebih sudu dari kuah. Jangan dia pula yang melebih-lebih menentukan itu ini, sedangkan dia bukan waris. Sebaiknya jangan masuk campur. Isteri kepada waris, menantu si mati. Kadang-kadang yang ni pula lebih sudu dari kuah. Ataupun suami daripada waris, menantu lelaki, sibuk dia pula yang menentukan, padahal dia bukan waris. Biar waris yang menentukan, biar waris yang berbincang sesama waris yang berhak. Contoh, si mati mempunyai anak laki-laki, maka dalam situasi ini adik-beradik si mati tidak layak menerima harta tinggalan si mati kerana fungsi anak lelaki menghalang mereka daripada mendapat pusaka. Yang kedua, saya buat ringkasnya sebab kita nak ngaji kitab. Salinan dokumen harta, geran tanah, geran rumah, salinannya masukkan dalam fail tersebut supaya mudah waris-waris kita tahu, oh arwah ayah ada tanah ni, arwah ayah ada geran rumah ni dekat sana. Sebelum tak tahu pun, tetapi bila dah tahu dalam fail, oh ada, mudah dah, tinggal submit sahaja. Banyak berlaku kes yang mana si mati meninggalkan tanah berkeping-keping dan dalam masa yang sama mempunyai hutang yang banyak, tapi aset tersebut tidak dicairkan untuk membayar hutang si mati kerana waris tak pernah tahu pun yang si mati mempunyai tanah. Hutang, tuan-tuan, antara perkara sebelum daripada faraid. Faraid tempat yang keempat. Sebelum tu kena urusan jenazah, kemudian hutang kepada Allah, hutang kepada manusia, wasiat jika ada, baru faraid. Hutang ni pecah dua, hutang kepada Allah, hutang kepada manusia. Penting ke hutang? Penting. Min ba'di wasiyatin yusi biha aw dain, kata Allah Subhanahu wa taala dalam ayat faraid. Selepas apa dibahagikan faraid? Selepas diselesaikan wasiat dan juga hutang si mati. Jadi kena lalui hutang dan juga wasiat. Kenapa Allah menyatakan wasiat terlebih dahulu, sedangkan dari tertibnya wasiat selepas daripada hutang? Kerana ramai di kalangan kita mengambil ringan tentang hukum wasiat, menganggap wasiat ini bagi mereka tak wajib. Hukum berwasiat sunat, betul, tetapi pelaksanaan wasiat oleh waris adalah wajib. Jika cukup syaratnya, rukunnya, syarat sahnya, maka wajib bagi waris untuk melaksanakan wasiat si mati, sekalipun tak ada hitam putih. Jangan dia ingat, oh mentang-mentang tak ada hitam putih, apa bukti arwah ayah saya berwasiat? Dia nak harta punya pasal, padahal masa hidup dia tahu arwah ayah ini memang ada berwasiat tanah sekian-sekian untuk diwakafkan untuk tanah perkuburan contoh, tetapi belum sempat diwartakan, belum sempat didaftarkan di Perbadan Wakaf Selangor. Jadi bagi dia, oh ni tak valid, dia kata, cakap mulut tak valid, sedangkan syarat sahnya cukup, rukunnya cukup, wajib waris uruskan wasiat
laksanakan wasiat si mati walaupun tidak ada hitam putih. Yang ketiga, salinan penyata bank kewangan. Salinan penyata bank statement. Kalau sekarang dah mudah dah, kita boleh download dari online. Apa-apa bank pun kita boleh download e-statement, simpan. Ataupun kalau susah-susah, masukkan dalam file tu satu kertas username kita dengan password. Tapi telefon kena simpan lah. Nanti kan bila isteri tahu, habis semua dipindahkan. Username kita tahu, password kita tahu, TAC pun dia tahu, habis semua masuk siap-siap dalam akaun dia. Jadi nak mudahnya kena bagi tahu. Kalau tiada salinan penyata bank ni, bank tak akan benarkan waris untuk keluarkan duit si mati melainkan setelah keluar surat perintah daripada pejabat pusaka kecil. Surat perintah yang tadilah ditentukan siapa waris, berapa bahagian mereka, baru boleh mereka keluarkan duit daripada akaun si mati. Kita mati saja, daftar kematian di pejabat polis, di balai polis, ataupun kematian tu di pihak hospital, hospital mengesahkan kematian si fulan bin si fulan, semua akaun bank kita akan beku. Dah tak aktif. Nak keluarkan boleh tak? Tak boleh dah. Waris kena keluarkan. Macam mana nak keluarkan? Kena bicara kuasa, ada surat kuasa baru boleh. Ada penyata bank boleh keluar tapi tak banyak dan bergantung pada bank-bank. Ada setengah bank dia boleh bagi keluar 2,000. Ada setengah bank boleh bagi keluar 1,000, ikut pada bank-bank tersebut. Kita boleh bagi tahu nak keluarkan sedikit untuk pengurusan jenazah ke, untuk kenduri dan sebagainya contoh. Jadi pihak bank boleh sekiranya ada penyata bank, bukti bahawasanya si mati ni ada lagi duit dalam akaunnya. Nak keluar semua tak boleh, kena dapat surat kuasa baru boleh waris keluarkan duit si mati di akaun-akaun. Sama ada akaun bank ke, ataupun KWSP ke, ataupun tabung haji ke. Cuma KWSP dan juga tabung haji sekarang ini kita boleh masukkan penama. Tapi kena ingat, penama bukan waris mutlak. Ramai yang menganggap penama ni waris mutlak. Bagi dia, arwah dah letak nama aku punyalah dia. Tak. Harta tersebut termasuk dalam harta pusaka. Wajib faraidkan. Bukan kepada dia seorang, tetapi semua ahli waris yang berhak mendapat faraid. Cuma dia pemudah cara sahaja. Berlaku kematian, tak perlu tunggu surat kuasa, dia boleh keluarkan terus kerana dia penama bagi si mati ni tadi. Yang keempat, salinan harta berkenaan seperti contoh takaful perlindungan peribadi. Takaful ni faham ya? Kita carum bulan-bulan, contoh RM100. Kemudian kita letak penama takaful hibah contoh. Kita letak nama isteri kita atau anak kita, bila kita mati dia dapat RM500,000, dia dapat RM400,000. Tengok pada polisi yang kita ambil lah. Penting tak? Lihat keadaan. Kalau harta tuan-tuan lebih daripada 2 juta, saya sarankan buat. Kerana apa? Bila harta kita melebihi 2 juta, urusan yang terlibat bukan di pejabat pusaka kecil tetapi di mahkamah tinggi sivil. Berurusan di mahkamah tinggi sivil memerlukan duit yang banyak, yang sangat banyak. Tak boleh urus sendiri, lantik peguam, mesti kena lantik peguam. Dan ada setengah-setengah firma guaman meletakkan charge berdasarkan pada nilaian harta 10%, 20%. Contoh 2 juta, kalau 10% dah berapa? 200,000. Mana nak cari duit 200,000? Itu kalau 10%. Kalau 20%, 400,000. Mereka ada yang faham, ada yang tak faham. Yang faham mungkin kena bagi separuh dulu. Kalau separuh 100,000, mana nak dapat? Nak carikan harta si mati, tak boleh cari. Sebab surat kuasa belum ada. Kita tak boleh pindah milik tanah tadi kepada nama orang lain kerana masih lagi nama si mati. Kena turun kepada pusaka waris-waris baru boleh dipindahkan, sama ada jual dan sebagainya. Baru boleh istilahnya dicairkan, dapat duit. Kadang-kadang ada yang nak semua 90%. Kita kena sediakan duit. Jadi persediaan kita semasa kita hidup, tahu dan rancang. Kalaulah harta kita lebih 2 juta, nak mudahkan urusan kepada waris-waris kita, lantik seorang, kita buat takaful hibah. Bila kita mati, dia dapat 300,000, 400,000. Dan pesan wasiat siap-siap duit ini untuk urusan pusaka harta ayah nanti bila ayah dah mati. Sebab urusannya nanti di mahkamah tinggi sivil memerlukan kos yang sangat tinggi. Kemudian senarai hutang dengan Allah, catat.
Dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 282 kalau tak silap saya. Satu muka surat, satu ayat je berkait tentang hutang. Ya ayyuhallazina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamma faktubu. Wahai orang yang beriman, sekiranya kamu berhutang pada satu tempoh tertentu, faktubu, maka tulis, catat. Sama ada kita yang berhutang atau kita yang memberi hutang, catat. Hutang dengan Allah, hutang dengan manusia. Hutang dengan Allah apa dia? Puasa tahun lepas tertinggal 5 hari, belum sempat bayar, belum sempat qada lagi. Catat supaya waris tahu bila arwah ayah ni ada tertinggal puasa 3 bulan kerana sakit sebelum meninggal, ayah ni lumpuh dan tak mampu nak berpuasa. Dosa ke? Tak berdosa kerana gugur kewajipan dia, tapi wajib qada sekiranya mampu dan wajib bayar fidyah. Kalau misal kata tempoh setahun lepas tu tak dapat nak qada, kena bayar fidyah. Satu hari 2 cupak. 2 cupak kalau tahun lepas lebih kurang dalam RM2 satu hari. Cuma tahun ni saya rasa tinggi sikit sebab harga beras makin mahal. Harga beras mahal, dia berdasarkan kepada harga makanan asasi kita. Dan kemungkinan tahun ni juga fitrah dah tak dapat RM7 lagi dah. Kemungkinan. Sebab apa? Berdasarkan pada harga makanan asasi, harga beras kita sekarang. Nazar dan lain-lain. Nazar juga termasuk hutang dengan Allah. Kalau misal kata ada nazar, kalaulah nanti Along masuk universiti, ayah nazar nak sembelih seekor lembu, nak buat kenduri kat masjid. Catat. Kalau belum terlaksana, waris tahu, dan ini antara hutang si mati dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau dah selesai, potong, tulis kat situ selesai, supaya waris tahu nazar ni dah tertunai. Hutang dengan manusia yang ni biasa, hutang rumah, hutang kereta, personal loan, kad kredit dan sebagainya. Kemudian jika sekiranya kita ada berhutang dengan sahabat kita sesuatu jumlah yang agak banyak, tak kiralah sahabat ke ataupun individu, seseorang, mudahkan waris supaya apa? Kita letakkan sekali nombor telefon dia, alamat dia. Kadang-kadang kita bagi tahu dekat waris, ayah ada hutang dengan Pak Mat, pun meninggal, tak sempat nak bagi tahu Pak Mat mana. Jadi anak ni tertanya-tanya, Pak Mat yang mana satu ni? Lorong ni ada nama Pak Mat, lorong tu ada nama Pak Mat. Dah menyusahkan waris nak jejaki orang yang ayah kita ni berhutang. Jadi letak sekali alamat kalau boleh, dan juga nombor telefon ataupun waris bagi orang tersebut, supaya apa? Mudah urusan si mati ataupun mudah urusan waris nanti bila kita dah tiada nanti. Jika sekiranya kita ada berhutang dengan sahabat kita sesuatu jumlah yang agak banyak, maka seeloknya kita masukkan nombor telefon sahabat kita dan juga nombor telefon warisnya sekali. Kalau selitkan gambar pemiutang sekalipun bagus juga, masukkan siap-siap gambar dia. Nanti anak kita tengok, oh ni Pak Mat ni kenal dah, ni jalan masjid, tahu dah. Tak payah tengok alamat, tak payah tengok nombor telefon, dah kenal dah. Jumpa terus dengan Pak Mat. Pak Mat, arwah ayah saya ada berhutang 5,000. Ini duitnya. Bayar. Wajib waris kerana langsai hutang itu sebelum daripada faraid. Bukan apa sekadar langkah-langkah berjaga-jaga, andai kata ditakdirkan kita dan sahabat kita mati serentak, senang waris kita berhubung dengan waris pemiutang untuk bantu langsaikan hutang kita. Kemudian pesanan, ini wasiat. Jika ada 1/3 itu, hendaklah maksimumnya 1/3, lebih kena dapat persetujuan daripada ahli waris. Ataupun kepada yang bukan waris, kalau kepada ahli waris, kena dapat persetujuan daripada ahli waris sama ada setuju ataupun tidak untuk laksanakan wasiat tersebut. Lihat pada rukun dan juga syarat-syaratnya. Jika sah, wajib waris laksanakan. Jika tak cukup syarat, tak cukup rukun kena ada syarat. Contoh dibagi kepada ahli waris. Wasiat kepada anaknya yang bongsu, contoh, kena dapat persetujuan daripada ahli waris yang lain. Kalau ada di kalangan ahli waris yang lain yang tak bersetuju, dua tak setuju, dua setuju, yang tak setuju tu kena bagi bahagian dia mengikut faraid, kerana dah mengambil hak waris. Sebab wasiat sebelum daripada faraid. Nak laksanakan wasiat tadi, dia akan mengambil hak waris mengikut yang sepatutnya dapat faraid, terambil kerana nak laksanakan. Jadi kena dapat persetujuan daripada waris-waris dahulu. Kemudian yang ketujuh, last, kena buat struktur faraid peribadi.
Lakarkan, kalau aku mati, siapa waris-waris aku? Ayah ada lagi tak? Ada. Nyatakan ayah, ibu, pasangan berapa orang isteri? Contoh 2 orang. Daripada isteri pertama berapa orang anak lelaki, berapa orang anak perempuan. Daripada isteri kedua berapa orang anak lelaki, berapa orang anak perempuan. Dan tulis siap-siap bahagian ayah berapa 1/6, ibu berapa 1/6, isteri berapa 1/8, 1/8 kongsi 2 orang, sebab 2 orang isteri. Anak lelaki, anak perempuan dapat asabah ma'al ghairi, bal asabah bil ghairi, dengan nisbah 2 lelaki 2 perempuan. Kira siap-siap berapa pecahan mereka. Ini penting. Penting kenapa? Bila waris dah tahu, oh arwah ayah dah buat siap-siap. Tengok senarai waris semua masih hidup lagi waktu ayah ni meninggal. Atuk ada, ayah kepada ayah. Ibu, nenek ada, mak ada, mak tiri ada. Lepas tu anak-anak, adik-beradik lain semuanya ada lagi. Terus ikut kiraan ni. Kenapa penting? Kerana bila nak pindah milik dalam geran, ambil masa ke tidak? Ya, ambil masa. Kadang-kadang 6 bulan, kadang-kadang makan tahun, barulah tanah arwah ayah tu ditukar kepada nama waris. Tempoh tersebut ada tak hasil daripada tanah? Ada. Panen tiap-tiap bulan, dikait, petik buah. Bila ada hasil nak bagi kat siapa? Yang amanah, amanah lah. Yang tak amanah, oh, ini tanah ni belum tukar milik lagi ni. Aku yang urus, aku yang kait, aku yang ditimbang, aku punya lah. Makan harta batin. Kalau ada di kalangan waris yang anak yatim, bawah usia, makan harta anak yatim. Jangan main-main tuan-tuan. Bila dah ada pengiraan, kita dah sediakan siap-siap sewaktu kita hidup, waris kita tahu, dapat sahaja hasil daripada tanah harta kita, dia akan bagi siap-siap. Ayah punya 1/6. Ada 6,000 bulan ni duit sawit. Ayah punya 1,000. Mak punya 1,000. Bagi yang lain-lain semua dah ada pecahan-pecahan siap-siap. Bagi siap-siap. Ini bahagian mereka. Itu kalau harta terbit daripada hasil tanah. Barang-barang lain juga dikira sebagai pusaka. Telefon, jam tangan. Bila ada telefon si mati, ni telefon arwah ayah. Nak ambil ke? Boleh ambil. Dengan syarat kena tanya waris-waris yang terlibat. Siapa waris? Dah dinyatakan dah. Berapa bahagian mereka? Dah ada dah detail. Mak 1/8 isteri kepada si mati. Ni telefon arwah ayah. Kena cakap dengan mak. Mak, ni telefon arwah ayah. Boleh tak saya nak? Bahagian mak dekat telefon ni 1/8. Mak kata, tak apalah long, ambil lah long. Selesai urusan kita dengan mak dah. Sebab mak salah seorang waris. Kita kena tanya dengan abang lagi, adik-beradik kita, sebab mereka semua waris. Bang, dekat telefon ni ada bahagian kau 2/16 contoh. Aku nak telefon arwah ayah ni, boleh tak? Tak apalah, abang kata ambil lah. Abang halalkan. Dah lepas dah bahagian abang. Dengan adik pula yang perempuan, dek, bahagian kau dek ada 1/16 dekat telefon arwah ayah ni, boleh tak abang nak? Adik kata, ambil lah bang, tapi abang kena bayar dekat saya RM50. Tebus hak saya. Wajib kita bayar. Kerana ni hak dia. Jangan main-main. Harta pusaka ni bukan hanya pada tanah, rumah. Sekecil-kecil pun dikira sebagai harta pusaka. Kena tanya. Taharus. Kumpulkan harta-harta si mati. 2 kaedah. Sama ada kumpulkan, senaraikan. Senaraikan ni maknanya tak semestinya kena kumpul depan kita. Keliling waris, letak harta dekat tengah-tengah. Dan macam cerita Peramdi pula. Satu untuk kau, satu untuk aku. Tak semestinya. Tapi kalau nak buat, itu lebih baik. Tapi susah kita. Atau satu cara lagi, kita dah tahu dah bahagian kita waris masing-masing. Tetapi ada harta si mati ni kita berkenan. Tu periuk mangkuk dekat dalam almari. Tengok, macam berkenan je. Nak juga. Tanya dengan mak. Mak ni arwah ayah punya kan? Boleh tak saya nak? Mak kata, mak pun suka tu. Kata mak. Macam mana ni mak? Boleh tak saya nak? Boleh lah, tapi kau kena bayar kat mak. Bayar RM100 contoh. Wajib kita kena bayar. Tanya dengan waris-waris yang lain pun begitu juga. Ini kadang-kadang masalah berlaku. Pinggan mangkuk berkaki. Faham berkaki? Tahu-tahu hilang. Barang kemas arwah mak hilang. Rantai hilang. Gelang hilang. Waktu mati ada. Tapi sebab lambat kita uruskan pusaka, lambat bincang,
Tunggulah bulan depan kita bincang. Bulan depan, mana barang Puan Asma? Entah hilang. Masing-masing tak ngaku dah berkaki. Makan harta batin. Hati-hati. Strukturkan faraid pribadi. Senaraikan ahli waris, setiap seorang dapat berapa supaya mudah bagi waris kita untuk menguruskan pusaka kita nanti. Ini tanggungjawab kita. Tuan-tuan, kenapa penting perkara ini? Kalau tuan-tuan perasan pada minggu yang lepas, kita dikejutkan satu isu berkait tentang Allahumma salli ala Muhammad, harta pusaka umat Islam yang beku, yang dikongsikan oleh PPIM pada tarikh 6 September. Lihat di layar, 90 bilion harta faraid tak dituntut. 90 bilion tuan-tuan. Kalau disusun duit RM1 lah 90 bilion tu. Sini kalau kita susun sampai ke Johor, balik ke Selangor, tak habis lagi duit RM1 tu. Banyak tak banyak 90 bilion. Dan kalau kita lihat pada komen-komen ni, saya buka live ni, komen-komen yang ada di post PPIM ini, ramai netizen yang meluahkan perasaan leceh, susah dan menyusahkan, kena kesana ke sini, last kena buat semula, lepas tu tak jadi apa. Cubalah mudahkan urusan orang lain, banyak menyusahkan daripada memudahkan. Prosedur dan kos yang memeningkan dengan setiap institusi, prosedur berbeza-beza. Ini semua luahan rakyat, luahan masyarakat. Apa puncanya? Satu je puncanya. Apa dia? Bertangguh. Bertangguh. Mati hari ini, tunggu bulan depan. Kumpul-kumpul, seorang tak dapat datang, tangguh lagi. Tunggu 2 bulan, tunggu setahun, tunggu 3 tahun, tunggu 5 tahun, baru nak diuruskan. Sehingga berlaku kematian berlapis. Maksud berlapis, tanah satu je, seekar. Tetapi bila disenaraikan, ada 10 orang waris. Di kalangan 10 orang waris ni, 5 dah mati. 5 dah mati. Tunjukkan tuan-tuan, ini kisah benar yang saya nguruskan. Cuma saya dah tukar nama supaya nak nampak mudah dari segi ya. Okey. Dekat sini si mati nama Sidik, lahir 1990. Yang datang jumpa saya siapa tahu? Anak kepada Zainab, anak kepada Zaitun, anak kepada Osman. Datang jumpa saya, "Tok, boleh tak kirakan harta arwah atuk saya?" "Kenapa sampai atuk baru kau nak uruskan?" Saya bebel jugalah. Kenapa sampai sekarang baru nak uruskan? Kematian 1990. Ini jangan pelik tuan-tuan. Jangan pelik. Lebih 1 juta geran tanah dan geran rumah yang ada di Malaysia ini atas nama orang yang dah mati. Faham maksud saya? Tuan-tuan ada geran tanah, ada, lihat kat rumah nanti balik tengok nama siapa? Oh, nama arwah tu. Tu termasuklah tu satu daripadanya. Ada geran rumah, nama siapa? Arwah mak. Tu salah satu daripada lebih 1 juta tadi. Lebih 1 juta geran tanah dan geran rumah atas nama orang yang dah mati. Nak kena ceritanya, nak kena kira satu persatu. Daripada si mati Sidik ni, kena senaraikan waris. Waktu tu bapa ada tak? Bapa ada, tapi dah mati. Bila matinya? 1995. Dia termasuk dalam waris. Dia termasuk dalam waris. Kena buat satu persatu. Ini dekat sini ada berapa kematian? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 kematian. 7 lapis kematian. Kena detailkan satu persatu. Barulah selesai urusan pusaka di pejabat pusaka kecil. Kalau kita tahu siapa waris, itu mudah. Kalau tak tahu, nak jejaki waris lagi, itu satu masalah juga. Itu kalau misalnya kata dah tahu, dah jejak, jumpa. Kalau bagi kerjasama tak apa, yang tak bagi kerjasama pula. Bila dah anak-anak ni, sampai ke anak-anak ni, bahagian mereka dah sikit dah. Sebab daripada asalnya, yang waris cuma ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 orang waris saja. 7 anak, isteri seorang, ayah, ibu. 10 orang waris. Bila jadi bertangguh, waris-waris yang ada pada ketika itu hampir 50 orang dah.
hampir 50 orang waris yang terlibat, yang ada hak pada tanah si mati ni. Kena kira satu persatu. Ni kiraan pertama, kematian pertama sidik kena senaraikan bapa, ibu, isteri sampailah anak, setiap satu. Bapa 40/240, ibu 40/240. Ni baru kematian pertama. Kematian kedua kena senaraikan juga siapa yang mati lepas tu. Kasim bapa kepada sidik. Ni nama-nama samaran saya bagi supaya nak bagi nampak gambaran. Kasim pula mati. Siapa yang ada waktu tu? Ayah tu tak ada, ibunya tak ada, isterinya ada, Ros. Waktu tu Ros mati tahun 1998. Tapi Kasim ni mati 1995. Ros termasuk dalam waris. Walaupun dia hidup 5 minit sahaja. Walaupun dia hidup 5 minit, dia termasuk dalam waris. Naik berdua, anak dengan ayah, naik kereta, boom, insiden na'udzubillah. Pergi ke hospital, ayah meninggal jam 8 pagi, anak pula meninggal 8:05 pagi. Macam mana nak tahu? Sijil mati keluar, pihak hospital dah sahkan dah waktunya berapa. Anak ni tadi waris kepada ayah. Penting Ustaz, dia dah mati dah. Penting. Sebab anak kepada anak yang mati ni akan mewarisi harta anak bercampur dengan harta yang diwarisi daripada ayah ni tadi. Pusaka jangan main-main. Jangan anggap mudah urusan pusaka. Kalau kita faham, kita takut nak lengah-lengahkan. Buang jauh-jauhlah persepsi kubur merah lagi sibuk cerita tentang harta. Kadang-kadang mak ayah kita pun kadang-kadang tak faham. Ayah baru mati, seminggu lepas tu anak-anak nak cakap dengan mak, masing-masing menyengkul. Kau lah cakap, aku takut. Mak kata, kau lah cakap. Mak, harta ayah tu, kata mak hidup lagi. Ini yang biasa berlaku kat drama-drama. Realiti pun banyak berlaku. Ayah pun begitu juga. Mak mati, ayah pula bekas tentera, pencen askar. Anak-anak masing-masing takut. Kau nak tanya, anak sulung tanya, ayah nak tanyalah pasal harta pusaka mak. Ayah kan hidup lagi. Korang ni pentingkan harta daripada ayah. Ini pun banyak berlaku. Mak ayah yang tak faham. Akibatnya inilah yang berlaku. Kematian berlapis. Nak tunggu ayah tu mati mungkin 20 tahun lagi, siap kahwin baru lagi. Nak tunggu mak mati, nak selesaikan pusaka ayah, siap-siap kahwin baru lagi. Lepas 20 tahun, 30 tahun. Itu yang bertanggung-tanggung sehingga berlaku kematian. Kena kira satu persatu. Setiap sampai kematian ke-7 barulah dapat tahu berapa waris yang hidup pada ketika itu. Dapat setiap seorang dapat berapa. Daripada 10 waris asalnya, jadi hampir 50 waris yang terlibat. Ini kalau dia tahu bahagian dia sikit, agak-agak dia nak bagi kerjasama tak? Kawan saya uruskan di Kedah. Saya dah cerita belum? Di Kedah, waris tu salah seorang tu kerana dah berlapis-lapis duduk di Terengganu. Telefon, cik boleh tak datang ke Kedah sebab nak uruskan di pejabat pusaka kecil, kena di tempat aset itu berada di mana. Kalau contoh tanah tu di Tanjung Sepat, urusannya di Kuala Langat. Tanah tu dekat Kedah. Telefon waris, cik boleh datang tak ke pejabat pusaka kecil daerah sekian-sekian di Kedah. Okay. Kalau saya datang, kata waris, kalau saya datang berapa bahagian saya? Biasalah kita akan tanya. Kita pun tak tahu waris, tiba-tiba kita dikatakan waris. Sebab dah terlalu jauh, kematian dah berpuluh-puluh mungkin. Kalau cik datang dan bahagian cik, saya kira-kira tak sampai RM10. Agak-agak tuan-tuan lah. Kalau tuan-tuan kat tempat dia nak datang tak daripada Terengganu ke Kedah? Tak datang tak selesai ni urusan ni. Melibatkan berpuluh-puluh waris yang lain ni. Tapi atas kesedaran dia faham. Kalau tak datang, cik kalau tak datang, urusan ni akan bertangguh sampai satu masa tetap semua orang akan terlibat, dia kata. Kena datang juga. Tapi sebab kesedaran dia kesian dekat waris-waris yang lain. Datang-datang tak kenal pun waris yang lain sebab dah jauh-jauh dah. Tak kenal pun. Tapi datang juga, sanggup keluar duit minyak, sanggup keluar duit tol, tapi memandangkan, memikirkan ini tanggungjawab dia. Tuan-tuan, waris yang tak bagi kerjasama ni hukumnya berdosa tau.
Sebab apa saya kata berdosa? Dia menghalang waris-waris lain untuk memanfaatkan harta yang sepatutnya mereka dapat. Tuan-tuan bayangkan, mungkin di kalangan ahli waris yang lain, ada di kalangan ibu tunggal, ada di kalangan anak-anak yatim, yang mengharap harta ni tadi cepat selesai, dapat dekat diorang boleh gunakan. Tapi sebab kita pentingkan diri sendiri, kadang-kadang tu masalah yang berlaku dekat mungkin Batu, satu kes saya uruskan, nak minta saya nak IC pun tak bagi, padahal bukan suruh diuruskan pun, minta saya nak IC je, tak nak bagi. Saya cakap terus terang, kalau tak nak bagi, urusan tak akan selesai. Dan cik berdosa besar kepada waris-waris yang lain. Sampai sekarang tak bagi. Tak kau lah. Aku bukan nak harap duit pun, aku nak tolong orang je. Bila orang datang, kita tolong. Bila dah macam ni keadaannya, banyak berlaku tuan-tuan. Kalau nak cerita pengalaman saya lah, sejak saya berada di sini, kuliah-kuliah faraid, kadang datang sampai lebih 20 orang datang ke pejabat saya malam-malam. Orang tu kampung, tak nak sebutlah kampung mana, tapi dalam Mungkin Batu, nak cerita, nak selesaikan masalah pusaka, bergaduh. Saya cakap apa? Tuan-tuan, malam ni datang ke tempat saya, datang ke pejabat saya, luar waktu pejabat ni, saya cakap, kalau masing-masing tak nak dengar cakap saya, masing-masing nak tinggi suara, silakan balik. Saya cakap tu. Kita kena tegas. Nak selesai ni kena tegas. Sebab masing-masing kata aku ni macam ni, kau macam tu, masing-masing kata dia betul. Tak kira lah siapa-siapa. Kalau misal kata kita ada keluarga yang mungkin adik-beradik, waris-waris lain, hormati dia, panggil dia sebagai orang tengah, panggil dia sebagai pemudah cara nak selesaikan masalah isu harta. Waktu mak ayah ada, biasa kita semua okey. Bila mak ayah dah tak ada, barulah nampak keluar tanduk itu, tanduk ini, masing-masing kata aku yang berhak dapat banyak, aku yang jaga arwah mak. Ini biasa. Dialog-dialog ni biasa timbul. Jadi kita waktu kita hidup rancang. Kalau misal kata kita dah strukturkan di kalangan waris, setiap satu dapat berapa, oh kita tahu, oh yang ni tak dapat, dia anak angkat. Kita kena rancang supaya tak berlaku pertelingkahan akan datang, dia yang jaga aku, dia yang jaga makan pakai aku, dia yang bagi makan, dia yang bagi nafkah, dia yang jaga aku sampai aku mati. Jadi kita waktu kita hidup ini terhutang budi dengan dia, dia tak termasuk sebagai waris, kita boleh buat hibah ataupun wasiat kepada dia. Rancang benda ni. Ini tanggungjawab kita semasa kita hidup. Jangan ingat kita senang bila berlaku pertelingkahan. Ini satu kes, ini baru juga minggu lepas, kalau tuan-tuan perasan, isu ini daripada page Ilham Media, 3 September baru lagi. Tewas di mahkamah, perintah kosongkan dan keluar dari rumah yang telah didiami lebih 35 tahun. Ini isu apa? Isu tanah lot lidi. Di atas tanah berstatus pertanian. Tuan-tuan kena faham, kita ada akta kanun tanah negara. Mana-mana tanah pertanian yang luasnya 1 ekar boleh masuk nama satu nama saja, melainkan penama mati baru boleh masuk nama waris-waris walaupun lebih daripada seorang. Ini kanun tanah negara. Banyak yang berlaku, kadang-kadang yang menjual tanah lot ni dia tahu tapi dia memperbodohkan orang. Dia kata tak apa, saya boleh buat surat perjanjian. Buatlah surat perjanjian apa sekalipun, stamping dekat Suruhanjaya Sumpah sekalipun, pergi dekat pejabat tanah, tak laku. Tak laku, jangan main-main. Kalau waris tu faham hukum, dia tahu arwah ayah dah jual tanah ni tapi belum masuk nama. Memang tak boleh masuk nama sebab status pertanian, tak boleh masuk nama banyak-banyak. Kadang-kadang yang menjual ni pun dia mata kelabu. Kalau jual seekar baru 150,000. Kalau aku jual lot, satu lot 50,000 aku boleh dapat. Pecah 10, wah, 500,000 aku dapat. Digunakan itu, gunakan ini. Tuan-tuan yang dah tahu, jangan ambil risiko. Jangan beli tanah lot ini, melainkan status tanah tadi dah ditukar kepada kediaman. Bila kediaman boleh masuk nama, walaupun kecil sekalipun boleh masuk nama sebab statusnya kediaman. Cuma bayarannya mahal lah, cukainya mahal. Ni lepas 35 tahun tuan-tuan. Anak yang faham tak ada masalah, dia boleh lepaskan hak dia. Tapi kalau anak yang tak faham,
dari segi hukum. Dia faham dari segi undang-undang. Dia kata inilah peluang aku. Walaupun ayah dah jual tanah ni, tapi nama kat geran masih nama ayah. Tak boleh masuk nama pembeli-pembeli ni. Jadi mati ayah ni, secara automatik siapa yang mewarisi? Anak-anak waris kepada si mati. Jadi kalau tanah tertolak tu jual, risiko banyak kan? Memang ni salah satu. Kena halau perintah mahkamah. Dia tak boleh dipecah-pecah. Tak boleh. Tak boleh. Macam ada yang kena ya. Jumpa saya nanti. Saya ada solutionnya. Cuma saya, bila saya kata macam tu bukan bermakna menggalakkan orang menjual tanah duk, tak. Tetapi kami di MAIS adalah cara-caranya nak menyelesaikan. Tak nak cerita panjang ni, record ni. Okey, kita sambung dalam bab kitab. Muka surat 1, 2, 3 ya. Sempat ke? Tak sempat. Dah dah. 825. Okeylah, saya rasa kitab insya-Allah kita sambung pada 2 minggu akan datang. Malam ni pun rasanya dapat banyak input-input yang berguna. Ambil panduan, rancang harta kita supaya mudah waris-waris kita nanti. Kita tak tahu mati kita bila. Syarat mati bukan tua. Syarat mati bukan sakit. Boleh jadi saya mati dulu dengan tuan-tuan. Balik-balik sekarang tak tahu. Semua ni atas pengetahuan ilmu Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi persediaan kita buat siap-siap perancangan kita, fail peribadi kita. Kemudian kalau saya kata nak rancang, nak buat wasiat, buat hibah, buat semasa kita hidup. Sebab takut-takut berlaku pertelingkahan pada kemudian hari lepas kita mati nanti. Anak-anak ni tuan-tuan lebih kenal anak-anak tuan-tuan. Tuan-tuan boleh kenal, lebih kenal watak anak-anak tuan-tuan. Tuan-tuan boleh anggap kalau aku mati nanti, anak aku ni berebut ke tidak tentang harta pusaka. Kalau rasa-rasa berebut, rancang siap-siap. Bagi siap-siap masa hidup. Hibah semua. Hibah pula, nak kata hibah mutlak pun boleh, hibah bersyarat pun boleh. Di MAIS dua-dua ni ada, boleh buat berlaku. Hibah mutlak bagi siap-siap, tukar nama siap-siap. Tanah ni untuk nama anak yang pertama, tanah yang kat ujung sana anak yang kedua. Bagi supaya bila kita mati dah, dia orang tak uruskan lagi dah. Harta kita dah tak ada lagi dah atas nama kita. Semua dah dapat siap-siap dah rancang. Atau nak buat wasiat dan sebagainya, buatlah, rancanglah sebelum mati nanti. Jadi ada soalan 1, 2 sebelum kita akhiri. Ya. Nah. Tiga waris. Okey. Satu bidang tanah, bila difaraikan ada 3 orang waris. Kita ambil mudah kira 3-3 lelaki. Jadi tak ada nisbah-nisbah 2-1 lah, nak bagi mudah nampak. Jadi dekat tanah ni ada satu rumah. Satu rumah ni kalau contoh satu orang anak mesti tak boleh pecah 3 rumah pun, takkan nak pecah 3 rumah. Jadi mungkin salah seorang saja anak yang akan dapat rumah tu tadi. Macam mana cara penyelesaian? Kita di Undang-Undang Akta Kanun Tanah Negara, rumah atas tanah pertanian tak dinilai. Maknanya tak dinilai. Jadi pembahagian tadi bicara kuasa, surat kuasa akan menentukan 1/3 untuk anak pertama Ali, 1/3 untuk Abu, 1/3 untuk Kasim contoh. Itu saja. Jadi atas kebijaksanaan kita sebagai waris. Atas kebijaksanaan kita sebagai waris bincang bagaimana ni. Ni tanah ni ada nilai ni walaupun tak termasuk, tak ada geran sebab tanah rumah-rumah kampung, tapi ada nilai. Jadi anak yang dapat tanah ni tadi yang ada rumah, dia pun kena faham. Sepatutnya aku dapat tanah lebih kecil ni tapi sama rata, 1/3, 1/3, 1/3. Bincang dengan 2 orang adik-beradik. Macam mana rumah ni, boleh tak aku ambil? Kalau aku ambil ni, berapa kita nak nilaikan? Contohlah rumah ni tadi, perbincangan, permuafakatan 3 adik-beradik ni, kita nilaikan rumah ni 30,000 contoh. Kerana rumah pun mungkin rumah dah uzur, rumah dah usang, 30,000. Okey, 30,000 kita nilaikan. Jadi setiap seorang ni ada 10,000 dekat rumah ni. Jadi aku yang dapat tanah ni, ada rumah ni, aku kena bayar dekat korang 10,000, 10,000 atas muafakat
Dari segi undang-undang, rumah ni tadi tak didaftarkan, tak boleh daftar sebagai aset. Aset tak alih namanya. Melainkan rumah tu memang rumah yang ada geran. Rumah taman, rumah teres, rumah semidi yang ada geran. Yang tu baru termasuk dalam aset. Jadi atas muafakat waris. Sama juga isu dia tanah yang berbeza nilai. Tanah hujung kampung dengan depan, tanah belakang dengan tanah depan. Kita ada 3 orang anak lelaki semua. Kita ada 3 ekar. 1 dekat depan, 2 dekat belakang. Yang depan seekar, belakang seekar, seekar. Nampak macam adil tak seorang seekar? Nampak macam adil. Tapi nilai yang depan mahal. Yang depan mahal. Boleh tak masuk setiap 1 ekar tu 3 nama? 3 nama, 3 nama, 3 nama. Boleh. Tetapi benda tu mudah ke tak mudah? Satu hal masalah. Akan datang nanti sukar ke tidak? Sukar. Memang boleh. Masa bicara kuasa, kita boleh cakap dengan pegawai pusaka, cik, kami 3 orang adik-beradik, 3 orang waris ni bersetuju setiap 1 ekar masuk kami 3 nama. Boleh, tak ada masalah. Tetapi akan datang, kalau semua waris beranggapan begitu, daripada 1 ekar tadi boleh jadi pemilik ni berpuluh-puluh orang. Sebab masing-masing nak masuk nama. Kitalah atas kebijaksanaan kita bincang dengan waris-waris yang lain. Tak apalah, abang ambil yang depan, adik angah ambil yang kat belakang. Tapi abang tambah sikit sebab nilai tanah kat depan mahal sikit berbanding yang belakang. Bincang, tak ada masalah. Dari segi undang-undang akta, dia tak kira mahal ke murah ke. Yang penting bahagian tu boleh masuk nama, boleh masuk semua. Ataupun kita bincang, yang ni masuk nama seorang, yang ni masuk nama seorang, yang ni masuk nama seorang. Lain nilainya, korang bincanglah masing-masing untuk muafakat. Jelas ya? Satu lagi soalan belum habis. Ya. Cabut undi. Boleh, tak ada masalah. Yang penting muafakat. Betul, persetujuan bersama. Cabut undi. Lat tayli tamplung, dapat yang depan. Contoh. Tapi ingat, syarat takharuj itu namanya takharuj. Untuk muafakat, syaratnya kena ada 3. Kita dah bincang yang lepas. Apa dia? Di kalangan ahli waris semua akil baligh. Bila kata akil baligh, mesti kena yang baligh, mesti kena yang berakal, baru boleh bersetuju untuk sepakat. Apa jua keputusan, dia boleh ambil kira pendapat dia, persetujuan dia. Kalau dia belum akil baligh, macam tadi yang saya tunjuk orang E, setiap tanah tu ada nama anak yang tidak baligh, maknanya mesti masuk nama dia dan ada pemegang amanah. Tak boleh bersetuju. Walaupun dia kata, tak apalah bang, saya bersetuju, kita bagi sama rata. Tak boleh pakai cakap dia, sebab dia bawah umur. Dari segi Islam pun tak boleh, dari segi akta pun tak boleh. Dia kena ikut bahagi faraid ataupun pusaka. Yang kedua, di kalangan ahli waris, tahu dahulu bahagian mereka mengikut faraid. Tahu dulu hak mereka. Alung 1/3, angah 1/3, adik 1/3, kerana semua lelaki. Okey, dah tahu masing-masing dah. Yang ketiga, kena ada redha. Seandainya bahagian dia ni sepatutnya banyak, jadi sedikit. Bila dah muafakat, yang dia kena redha. Jangan ambil redha yang daripada sikit jadi banyak. Yang tu dia memang redha punya. Sebab daripada sikit jadi banyak. Tapi yang daripada banyak ni, sepatutnya dia dapat banyak nilainya. Walaupun dia dapat sekeping, seekar tanah, tapi nilainya dia dapat 100,000 saja. Abangnya seekar tanah tapi dapat 150,000. Dia ada hak, kena dapat redha dia. Kalau dia kata, saya tak bersetuju, abang kena bagi dekat saya 50,000 yang lebih tadi, kena bahagi 3, bagi dekat saya sekian, bagi dekat angah sekian. Atas muafakat. 3 syarat tadi kena ada. Kalau tak ada, kena ikut faraid. Faraid ni nilai. Faraid ni nilai. Kalau misalnya kata tanah tu hujung tu mahal, yang ni depan murah, contoh depan mahal, belakang murah, ikut nilaikan berapa, kemudian bahagi. Susah sangat, jual je lah, bahagi. Kalau susah sangat, jual tanah tadi, dapat duit, bahagi 3, terus senang, mudah. Tapi sayanglah harta pusaka. Itulah kadang mungkin ada rumah dah siap, ada rumah dan sebagainya. Ijik ada nak tambah tadi.
Tanah. Okey. Aha. Itu semasa arwah hidup atau semasa hidup boleh, tak ada masalah. Kalau selepas mati, yang tu kena takharuj. Kaedah takharuj untuk sama rata ataupun muafakat. Muafakat ni kalau dia tak nak pun dia kena tahu juga. Tak apalah kau ambil dah semua, aku tak nak ambil harta pusaka. Dia kena tahu juga bahagian dia. Sebab apa? Nak timbulkan perasaan redha tu ada. Tiba-tiba dia tahu, kalau aku dapat nilai tanah tu 2 juta. Dia menung kejap. Tak jadilah. Aku nak. Sebab betul. Dan lepas cukup 3 syarat tadi. Kalau sebelum mati itu dah kira hibah. Hibah itu perancangan kita semasa kita hidup. Kita ada anak 6 orang. 3 lelaki 3 perempuan. Tanah ada 6 ekar. Nak bagi seorang seekar. Cuma kita cabut undi. Semua setuju dah? Semua setuju. Okey, cabut undi. Yang ni dapat tanah kat ujung, ni dapat tanah kat ujung. Terus tukar nama siap-siap pun boleh dah. Itu hak kita semasa kita hidup. Itu namanya hibah. Pemberian semasa hidup. Beza dengan wasiat, kita mention, kita kaitkan nanti kalau ayah dah mati, bahagian ni nanti bagi dekat sekolah, bagi dekat masjid, ayah niat wakaf untuk tanah kubur. Dia mention itu wasiat. Faraid dah mati, wajib faraid. Kerana ini fariidatan minallah, yusikumullahu fi auladikum lizzakari mithlu hazzil unthayain. Bagi lelaki 2, bagi perempuan 1. Nisbahnya Allahu a'lam. Saya rasa cukup cerita itu. Yang baik itu datang daripada Allah dan kurang lemah itu datang daripada kelemahan diri saya. Saya mohon maaf, mohon ampun. Ada yang dikasar bahasa mengambil masa tuan-tuan lebih setengah jam daripada azan isya. Saya mohon maaf. Kita tangguh dengan tasbih kafar dan suratul asr. Subhanallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil wa hdina siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-shalihin. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا يشبع ومن دعوة لا يستجاب لها. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam.